Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan juga kepada semua ibu bapa. Okey. Pagi ini saya ingin memberi sedikit taklimat kepada para pelajar dan juga ibu bapa berkenaan dengan garis panduan pengurusan peranti komputer kepada murid sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program Cerdik. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada para pelajar yang telah dapat menerima peranti komputer, khususnya untuk pelajar tingkatan 3. Jadi hari ini sebelum kita serahkan peranti komputer ini kepada semua pelajar, saya akan jelaskan apakah panduan untuk menguruskan peranti komputer ini dalam kalangan pelajar. Jadi sebelum saya meneruskan garis panduan ini, saya ingin jelaskan beberapa perkara lah. Okey, kita buat video ni untuk panduan kepada ibu bapa dan pelajar, sebab kita tak boleh memberi taklimat secara bersemuka. Jadi peranti ini kita akan serahkan kepada para pelajar pada 21 hari bulan 9 2021, iaitu pada hari Selasa, bermula pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Ini mengikut kelas lah. Jadi ada 3 kelas. Kita akan maklumkan kepada para pelajar dan kita harap pelajar dapat bersama ibu bapa hadir ke sekolah untuk mengambil peranti komputer ini. Okey, tempatnya ialah di Pondok Jaga Asrama. Jadi ibu bapa tak perlu nak turunlah guru-guru akan menyerahkan sama ada yang naik motosikal ataupun dalam kereta lah. Okey, jadi untuk waktu penyerahan nanti kita akan serahkan borang aku janji penerimaan peranti komputer yang akan ditandatangani oleh para pelajar dan juga ibu bapa. Jadi kita akan serahkanlah waktu kita serah peranti, borang ni kena tanda tangan lah dan serah balik kepada pihak sekolah. Okey, itu yang pertamalah. Okey, penyerahan peranti komputer kepada murid ni oleh Kementerian Pendidikan ini ialah sejajar dengan pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November 2020 oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan yang telah mengumumkan bahawa peruntukan berjumlah RM150 juta untuk membekalkan peranti komputer kepada murid sekolah. Jadi inisiatif ini akan diselia oleh Yayasan Hasanah dengan mendapat sumbangan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan milik kerajaan GLIC. Jadi peranti komputer ini kita akan serahkan kepada para pelajar yang berkelayakan lah untuk mendapatkannya. Okey, jadi saya tunjukkan apakah peranti yang akan kita serahkan kepada para pelajar. Okey, yang pertamanya ialah iPad iPad Apple. Ini yang kita akan serahkan lah. Nanti pelajar akan dapat yang ini. Okey, iPad. Okey, yang kedua casing dia ataupun stand dia lah untuk meletakkan iPad nanti. Okey, yang ketiga kita serahkan dongle. Di dalam dongle ini kita telah masukkan SIM card dia lah beserta dengan number yang menjadi rujukan para pelajar. Jadi nanti ada 3 perkara lah yang kita akan serahkan kepada para pelajar. Okey, jadi seterusnya saya teruskan kepada garis panduan pengurusan peranti komputer kepada murid. Jadi iPad ni kita akan berikan kepada para pelajar sebenarnya bukan kita bagi terus. Jadi peranti komputer ni sebenarnya dipinjamkan saja kepada murid warga negara Malaysia tingkatan 3 di sekolah Kementerian Pendidikan. Jadi ingat bukan kita bagi ni dapat terus, tetapi hanya dipinjamkan saja kepada para pelajar. Ini kita ibaratkan seperti kita memberi buku teks kepada para pelajar. Kita beri awal tahun, kita ambil balik akhir tahun dan tahun depan tu kita akan bagi balik kepada para pelajar. Okey, jadi macam seperti yang telah saya nyatakan tadi, murid yang layak ini kita bekalkan satu peranti komputer beserta dengan satu SIM card pelan data untuk tempoh 1 tahun bagi tujuan mengakses ke talian internet. Jadi macam saya beritahulah tadi iaitu tablet iPad dengan SIM card. Okey, jadi untuk tempoh pelaksanaan dia, peranti komputer dan juga SIM card untuk pelan data yang dibekalkan adalah pinjaman kepada murid yang layak selagi mana murid tersebut bersekolah.
Peranti komputer dan SIM kad pelan data perlu dipulangkan kepada pihak sekolah sekiranya murid tersebut menamatkan persekolahan, berhenti sekolah, dibuang sekolah, bertukar sekolah dan menyalahgunakan peranti komputer dan SIM kad yang dibekalkan untuk mendatangkan kemudaratan kepada negara atau menyalahi undang-undang negara. Okey, jadi sekiranya peranti komputer dan SIM kad pelan data yang dipinjam hilang, maka tiada penggantian. Penalti akan dikenakan ke atas peminjam atau ibu bapa atau penjaga berdasarkan keputusan Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah peranti komputer. Sepanjang tempoh pinjaman, sekiranya peranti komputer perlu diselenggara atau pergantian yang masih dalam tempoh waranti, maka peranti tersebut akan diselenggara dan diuruskan oleh JPN atau PPD. Sepanjang tempoh pinjaman, murid yang layak menerima peranti perlu memastikan peranti tersebut disimpan dan dikendalikan dengan selamat dan baik. Penggunaan peranti tersebut hanya untuk tujuan pembelajaran sahaja. Jadi sepanjang tempoh pinjaman, pada bila-bila masa Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah, peranti komputer boleh mengarahkan peminjam peranti, murid atau ibu bapa atau penjaga untuk menyerahkan peranti komputer dan SIM kad yang dibekalkan untuk diperiksa dan disemak kandungan yang dimuatkan ke dalam peranti komputer. Okey, itu secara umumlah untuk panduan pengurusan peranti komputer kita ya. Jadi kena ingatlah bahawa ini hanya pinjaman dan perlu dijaga dengan baik. Okey, seterusnya saya khususkan panduan ini sama ada kepada ibu bapa ataupun para pelajar ya. Okey, pertamanya kepada ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga murid perlu bertanggungjawab dan menghargai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Oleh itu, ibu bapa atau penjaga mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti berikut. Memberi kebenaran kepada anak tanggungan mereka untuk menerima peranti komputer pada borang PB1, PB2 dan borang aku janji penerimaan peranti komputer. Memastikan penjagaan keselamatan peranti komputer yang diterima dengan baik. Membuat laporan polis sekiranya peranti komputer anak ataupun tanggungan mereka hilang. Ini bukan disebabkan kecuaian ya. Ini contohnya katalah berlakunya kecurian di rumah. Bukan sengaja dia letak merata-rata kemudian hilang. Itu tak dijaga dengan baiklah. Memastikan peranti komputer yang diterima oleh anak atau tanggungan mereka dikembalikan pada masa yang ditetapkan. Okey, yang ni akhir tahun ini sebelum cuti sekolah kita akan kutip balik ya. Ketiga-tiga barang yang telah kita serahkan kepada para pelajar lah. Jadi buka tahun 2022 nanti kita akan serahkan balik kepada para pelajar ya. Memastikan anak tanggungan mereka melaksanakan pembelajaran sendiri dengan bahan atau bahan pembelajaran yang dimuatkan dalam peranti komputer. Okey, memastikan SIM kad pelan data yang diterima anak atau tanggungan mereka mengakses talian internet atau laman sesawang yang dibenarkan sahaja. Jadi ibu bapa kena pastikanlah ya supaya anak-anak tu bukan dia gunakan iPad ataupun SIM kad pelan data. Sebenarnya mereka ni dapat 15 GB ya. Jadi pastikan betul-betul mereka gunakan untuk pembelajaran, bukan untuk mereka mengakses benda yang tak sepatutnya lah. Contohnya main game ya. Jadi SIM kad tu habis begitu saja. Menjelaskan segala penalti yang dikenakan sekiranya Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah peranti komputer mendapati kehilangan atau kerosakan peranti komputer disebabkan kecuaian sendiri. Okey, contohnya ya. Katakanlah pelajar dia tak simpan betul-betul peranti dia ya. Dia letak merata-rata, mungkin kemudian adik dia main ataupun jatuh ya. Dia tak simpan betul-betul dan dia dapati rosak disebabkan oleh kecuaian sendiri. Jadi kena maklumkanlah kepada sekolah dan ini kita akan kenakan penalti kepada ibu bapa sebanyak RM300. Jadi pastikanlah ya. Jadi lama nak pegang iPad ni ya, setahun. Jadi itu peranan ibu bapa lah supaya kita tengok betul-betul anak ni digunakan untuk pembelajaran. Okey, yang seterusnya memulangkan kembali peranti komputer yang diterima oleh anak atau tanggungan mereka sekiranya Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah mendapati peranti tersebut disalahgunakan dan menyalahi undang-undang negara dan bukan untuk kegunaan pembelajaran. Okey, ini sekiranya lah kita dapati ada dia memuat naik perkara yang boleh mencemarkan nama baik negara dan sebagainya, kita dapat kesan ya daripada SIM kad dia itu. Jadi kita akan ambil balik daripada para pelajar ya. Dan juga sebenarnya contohnya katalah tahun 2022 pelajar tu akan pegang iPad ni selama setahun. Jadi pihak sekolah berhak memohon kepada para pelajar untuk bawa ke sekolah untuk kita buat spot check lah. Ya, untuk memastikan iPad tu sentiasa dalam keadaan baik dan digunakan betul-betul untuk pembelajaran ya. Okey, seterusnya ialah panduan kepada murid. Ini pun ibu bapa kena tahu ya.
apa sepatutnya yang anak mereka perlu buat bila menerima iPad ini ya. Okey, jadi kesedaran dalam kalangan murid untuk menghargai kemudahan yang diberikan kepada mereka adalah penting. Mereka sepatutnya dipupuk untuk menghargai kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dalam memajukan pendidikan mereka terutama dalam norma baru. Dengan ini, murid turut mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti berikut. Jadi, para pelajar ya. Pertamanya, kena menjaga keselamatan dan kebersihan peranti komputer yang diterima. Okey, kedua, memastikan peranti komputer yang diterima tidak diconteng, ditulis atau sebarang jenis perlakuan yang boleh mengakibatkan kerosakan peranti komputer. Okey, yang ketiga, mematuhi peraturan atau polisi KPM yang ditetapkan. Keempat, menggunakan sebaik-baiknya boleh peranti komputer yang dibekalkan untuk pembelajaran kendiri. Menggunakan SIM kad pelan data yang diterima untuk mengakses talian internet pembelajaran kendiri dan tidak mengakses laman sesawang yang menyalahi undang-undang negara. Okey, yang seterusnya ialah dari segi pemulangan. Satu, memastikan komputer riba atau tablet iPad yang dipulangkan dalam keadaan berfungsi supaya dapat dipinjamkan semula kepada murid lain. Ini contohnya katakanlah pelajar ni dah habislah tingkatan 3, 4, 5 nanti dia pulang balik. Jadi kita harap bila dipulang tu dalam yang boleh digunakan lagi dan kita akan boleh diserahkan kepada pelajar yang lain lah ya. Jadi murid atau ibu bapa penjaga perlu mengisi dan menandatangani borang pemulangan peranti komputer. Itu pun kita akan serahkan kepada pelajar lah, minta dia isi balik. Contohnya pada akhir tahun ni lah pada akhir tahun ni sebelum cuti sekolah nanti, pelajar pulang, dia kena isi balik lah borang pemulangan itu kepada pihak sekolah ya. Jadi guru penyelaras peranti komputer dia akan merekodkan lah pemulangan peranti dan melaporkan kepada jawatankuasa bantuan murid sekolah. Kita nak sebagaimana kita bagi pada pelajar lebih kurang 70 unit tu, maknanya bila pemulangan nanti kita akan dapat balik 70 unit tersebut ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan perpindahan atau pertukaran atau kes berhenti sekolah ataupun buang sekolah murid. Jadi seandainya contohnya lah pada tahun 2022 pelajar ni dia nak tempat kan. Jadi dia nak bertukar sekolah, contohnya nak masuk Yang Mara ke, nak pergi sekolah teknik ke, nak masuk sekolah vocational ke, ataunya sekolah mana-mana sekolah sajalah ya. Jadi sebelum mereka berpindah tersebut, pastikan tablet iPad tu kena pulangkan baliklah ke sekolah dalam keadaan yang baik seperti mana yang dia dapat tu, dia kena pulang baliklah dalam keadaan yang baiklah. Begitu juga kalau dia nak berhenti sekolah pun kena pulangkan balik. Begitu juga dengan buang sekolah. Seandainya lah murid ni dia ada masalah kehadiran, lama tak ada ke sekolah, ataupun melakukan masalah disiplin yang berat yang kita rasa patut dibuang, jadi mereka ni pun kena pulangkan juga tablet iPad tu kepada pihak sekolah dalam keadaan yang baik. Jadi bila dah pulang tu, ibu bapa kena mengisilah dan kena tanda tangani borang pemulangan peranti komputer Okey, seterusnya kita cerita seandainya lah dah kita beri iPad ni kepada para pelajar, kemudian berlakulah kehilangan ataupun kerosakan kepada peranti yang diberikan ini. Jadi pertamanya, ibu bapa atau penjaga murid perlu bertanggungjawab dan membuat laporan polis sekiranya peranti komputer anak atau tanggungan mereka hilang. Seperti yang telah saya maklumkan tadilah, bukan disebabkan oleh kecuaian ya. Yang kedua, ibu bapa atau penjaga murid perlu memaklumkan kehilangan atau kerosakan peranti komputer anak mereka kepada pihak sekolah. Jangan dah hilang ke kemudian buat tak tahu je. Bila kita nak ambil ujung tahun, baru bagi tahu. Benda tu dah hilang dah lama. Tak boleh Katakanlah disedari sebab hari-hari waktu persekolahan pelajar ni kena gunalah iPad ni kan. Katakanlah benda tu hilang, berlaku kecurian pada malam itu. Jadi kena maklumkan selepas report polis, kena maklumkan kepada pihak sekolah Okey, yang ketiga, jawatankuasa bantuan murid sekolah khusus untuk peranti komputer ni apabila menerima laporan kehilangan ataupun kerosakan peranti komputer, jadi kita akan buat siasatan ke atas kehilangan kerosakan tersebut. Jadi kita akan siasat berfokus kepada punca kehilangan kerosakan peranti. Adakah kehilangan atau kerosakan peranti komputer disebabkan oleh kecuaian ataupun ada unsur jenayah? Sekiranya kita dapati siasatannya kehilangan ataupun kerosakan peranti komputer disebabkan oleh kecuaian ataupun ada unsur jenayah, jadi jawatankuasa bantuan murid sekolah perlu mengeluarkan surat kepada ibu bapa atau penjaga untuk menuntut bayaran penalti berjumlah RM300. Kemudian amaun bayaran diterima daripada ibu bapa atau penjaga murid hendaklah dimasukkan ke dalam akaun ni. Kita akan masukkanlah dalam akaun kerajaan Jadi sekolah boleh menggunakan wang tersebut untuk tujuan kebajikan murid, terutama untuk pembelian peralatan ataupun kita gunakanlah untuk penyelenggaraan peranti komputer
Kemudian seterusnya, jawatankuasa bantuan murid sekolah boleh menarik balik pinjaman peranti komputer dan juga SIM card yang kita bekalkan tu pada bila-bila masa sekiranya berlaku apa dia? Pemberian maklumat permohonan yang tidak betul oleh pemohon dan penyalahgunaan peranti komputer dan SIM card pelan data secara memudaratkan keselamatan negara ataupun melanggar undang-undang negara. Okey, jadi tadi itulah ya panduan bagaimana kalau seandainya berlaku kehilangan ataupun kerosakan peranti ya. Okey, yang seterusnya ialah dari segi panduan keselamatan. Contohnya ya, berlakunya bencana. Contohnya banjir, kebakaran, puting beliung. Jadi bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil lah ya. Contohnya katalah banjir. Jadi pihak sekolah maklumkan kepada semua murid persediaan dan persiapan menghadapi banjir, terutamanya pada musim banjir. Jadi pelajar ni kena pastikanlah ya, iPad ni kena dijaga dengan baik dan tahu nak kawasan tu selalu dinaiki banjir. Dia letak tempat yang tinggi sikit ataupun di bangunan ya, tingkat atas. Bangunan terutama di kawasan yang sering dilanda banjir. Contoh macam rumah kita lah kan. Jadi pastikan di manalah tempat yang selamat letakkan iPad. Tapi katakanlah iPad tu di sekolah tak ada masalah lah ya. Itu tanggungjawab pihak sekolah lah untuk memastikan keselamatan iPad tersebut. Contohnya kebakaran. Menyediakan alat pemadam api dan berfungsi sedia masa sistem pendamaian elektrik. Ini sebenarnya kita tak jangka lah kebakaran ni berlaku ya. Tetapi jika kita rasa boleh kita selamatkan, kita selamatkanlah iPad kita tu ya. Kemudian puting beliung, begitu juga lah bila berlaku tersebut, peranti tu kita simpanlah dalam tempat yang selamat ya. Okey, jadi apa tindakan dia? Katakanlah seandainya berlakulah bencana tersebut kan, banjir contohnya, ikutlah nasihat pihak berkuasa, pindahkan peranti komputer ke tempat yang selamat. Kalau kebakaran pun begitu juga, mengikut nasihat pihak komputer, menyelamatkan peranti komputer. Itu pun jika keadaan mengizinkan. Janganlah sampai pula kadang kita pula yang terkorban ya. Kita mungkin kalau dalam keadaan yang masih ada masa tu, boleh kita selamatkanlah ya. Kemudian selepas berlaku bencana, ini akan pihak ini adalah tanggungjawab pihak sekolah lah ya. Bila katakanlah ibu bapa lakukan apakah bencana yang berlaku dan menyebabkan kerosakanlah kepada iPad tersebut kepada pihak sekolah. Ini apa yang selepas ni adalah tanggungjawab pihak sekolah lah. Apa keputusan yang akan kita buatlah ya. Jadi satu lagi seterusnya panduan pencegahan kehilangan. Ini yang kita takut ni ya. Sebab kalau hak sendiri tak apa, ini adalah hak kerajaan. Jadi kita kena jagalah. Jadi para pelajar pastikan jaga dengan baik, terutamanya kehilangan lah. Jadi katalah kecurian ya, dalam sekolah ke, dalam rumah ke, luar kawasan rumah ke, luar kawasan sekolah. Mungkin pelajar ya, dia dibawa ke rumah kawan dan sebagainya. Jadi itu kita tak galakkanlah ya, pelajar katalah dia nak pergi berkelak atau pergi mana, dibawanya iPad tu ya. Jadi kita tak nak pelajar bawa ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi sepatutnya pelajar gunakan di rumah ya untuk PDPC, waktu kelas ataupun waktu malam yang dia boleh akseskan untuk pembelajaran. Bukan dia bawa pergi tempat-tempat tertentu tu sebab dia nak tengok sama, dia bawa kat tempat kawan-kawan dia, nak tunjuk kat kawan dia, nak tengok benda yang tak sepatutnya atau main game dan sebagainya lah ya. Kemudian hilang tanpa disedari. Ini contohnya semasa kemalangan lah, macam saya katakan tadi lah, dah bencana tu ya, ataupun hilang disebabkan kecuaian. Okey, jadi langkah pencegahan awal macam tadi lah ya, kita harap para pelajar bila gunakan iPad tu, contohnya ada di persekolahan kan, ada kelas yang boleh daripada pukul 8 pagi sampai pukul 2 petang, memang kita nak gunalah iPad tu ya. Contohnya dah habis pukul 2 tu, simpan dulu, simpan baik-baik. Katalah malam tu nak guna untuk ulang kaji, katalah apa, nak access tentang subjek apa dan sebagainya, buka lah balik kan. Tapi dah guna tu simpan dalam kotak dia balik ya, ataupun tempat-tempat yang mana yang tak boleh menyebabkan benda tu jatuh ya, terutama kalau ada adik-adik kecil tu kan, takut dia tak tahu apa, dia main pula nanti pecah, kena ganti ya. Kita tak nak macam tu. Dia bawa keluar sekiranya ada keperluan saja. Contohnya kamu berada di mana, katalah ibu bapa itu nak pergi ada hal tertentu lah di rumah nenek ke dan sebagainya, dan PDPC berlaku ada berlaku PDPR, boleh dah bawa kan. Tapi itu pun tengoklah, kena jaga ya. Sentiasa dalam kawalan semasa berada di luar, pastikan dalam keadaan baik dan tidak tinggal di mana-mana selepas penggunaan. Macam saya katakan tadi lah ya, itu kita takut kalau para pelajar dibawa keluar kemudian dia lupa. Contoh dia pergi rumah kawan kan, dia bawa kat situ, dah tengok-tengok seronok, lepas tu dia pun balik terus, kemudian digunakan oleh orang lain, menyebabkan kerosakan. Itu adalah kecuaian lah. Jadi pelajar nanti ibu bapa kena ganti. Hilang, bukan saja hilang ya, kerosakan itu pun bila kita contohnya ambil, kita nak buat spot check,
kita dapati pecah dah dia punya skrin gitu. Dia tak bagi tahu kat kita, tetapi bila kita buat spot check dah ada kerosakan. Jadi yang tu kena gantilah, disebabkan oleh kecuaian. Jadi saya haraplah kepada ibu bapa lah, terutamanya bila dah dapat iPad ni, bukan murah harga hampir 1,800 untuk seorang pelajar. Maknanya kerajaan dah belanjakan banyak untuk kemudahan para pelajar, khusus untuk PDPR. Sebab kalau setakat ni kita tahu ramai pelajar yang tak masuk kelas. Mungkin masalah internet, masalah peranti yang berkongsi dengan adik-beradik ataupun dengan ibu bapa. Jadi dengan adanya pemberian oleh kerajaan iPad ni kepada para pelajar, jadi pastikanlah gunakan dengan yang sebaiknya, khusus untuk pembelajaran. Kemudahan yang dah ada ni jagalah dengan baik-baik, jadi perlulah pemantauan ibu bapa dengan anak-anak ni kan, dari segi penggunaan dia, dari segi tempat simpan di mana, supaya semuanya terjaga. Jadi jika ada sebarang masalah lah, boleh berhubung dengan pihak sekolah. Jadi saya rasa itu saja panduan untuk ibu bapa dan para pelajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.